Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan kita punya tajuk, kita punya lesson. Kita dah habis bab 7. So, jadi kali ini kita akan masuk bab 8 lah, bab yang baru. Okey. So, cikgu harap semua boleh beri perhatian, dan kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya personal kat cikgu. Okey, boleh WhatsApp, boleh Telegram, boleh DM IG, macam-macam boleh. Alright. Okey, so bab 8 ni berkenaan dengan cahaya dan optik. Okey, sebelum tu cikgu minta maaf lah sebab slide cikgu ni dalam bahasa Melayu. Okey, sebab cikgu ambil slide ni daripada cikgu yang lain. Okey, kalau slide yang cikgu buat sendiri dalam bahasa Inggeris lah. Okey, tapi tak apa, jangan susah hati. Cikgu akan translate kepada dua bahasa lah, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jangan susah hati. Okey, so bab 8 cahaya dan optik. Dalam bahasa Inggerisnya ialah light and optic. Light ni apa? Light ni cahaya lah. Optik ni dia lebih kepada cermin. So kita akan tengok cahaya punya sifat. Okey, cahaya ni boleh dipantulkan, boleh dibiaskan apa semua tu. Dan optik ni cermin. Okey, cermin nanti ada 3 jenis lah. Ada cermin kata cembung, kata kembung, macam-macam lah. Okey, nanti kita tengok satu-satu. Okey, alright. So kita pergi yang pertama, cermin. Okey, so bila kita kata cermin, okey, bila kita duduk depan cermin ataupun kita berdiri depan cermin, kita akan nampak kita punya image. Okey, kita akan nampak kita punya image dekat cermin. Boleh faham? Okey, contohnya macam inilah. Okey, ni awak, and then awak berdiri di depan satu cermin, and then awak nampak image awak dekat cermin tersebut. Okey, so awak kata awak ni yang berdiri depan cermin ni, kita kata dia sebagai objek. Objek ni ialah benda yang duduk di hadapan cermin. Okay, dan benda yang terbentuk, image yang terbentuk dekat cermin tu kita panggil sebagai image. Okay, boleh? Okay, so kena beza antara image dan juga objek. Okay, and then image dia ada dua jenis. Okay, image dia ada dua. Sekejap cikgu tunjuk. Okay, so image dia terbagi kepada dua. Yang pertama ialah real. Okey, real image. Yang kedua ialah virtual. Okey, real dan juga virtual. Real ni apa, virtual ni apa? Okey, dalam bahasa mudahnya, real ni ialah bila kita ada satu cermin. Okey, bayangkan ni satu cermin. Ada objek, katakan ada bola kat depan cermin ni. Bola tak sesuai. Kita ambil katakan ada orang lah, orang berdiri depan cermin. Okey, so dia tengok dekat cermin tu, dia nampak diri dia sendiri. So image tu ada image dia. Okey, ada image dia. And then image tu dia terbentuk, kalau image tu terbentuk di hadapan, okey, kalau image tu terbentuk di hadapan dan terbalik. Okey, ingat, di hadapan ni maksudnya in front ataupun on the mirror, dekat atas cermin, dan objek tu image tu dia terbalik. Terbalik ni dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai upright. Okey, upright. Dia terbalik. Maksudnya kaki duduk atas, kepala duduk bawah. Dia terbalik macam ni. So this one image. Okey, ini objek, yang ni image. And then image tu dia terbalik dan dia duduk di hadapan cermin ataupun on the mirror. So kita kata image tu sebagai image yang real. Okey, tapi kenapa kalau kita tengok cermin, kita tengok kalau kita berdiri tegak, kita yang diri kita dalam cermin tu pun tegak. Kenapa? Sebab otak kita dia dah proses maklumat tu. Okey, so sebenarnya image tu dia terbalik. Sebenarnya kepala awak kat bawah, tapi otak awak, bila mata awak tengok image tu, otak awak bagi tahu no, this image is betul. Image tu dia menegak. So otak awak ni dia macam main tricks lah kat awak. Dia macam awak macam play tricks on you lah, macam something like that lah. So otak awak macam tu. Okey, boleh tu real. Kalau virtual, sama juga, kita ada cermin. Okey, kita diri di hadapan cermin. Okey, and then kita tengok dekat cermin, kita nampak kita nampak diri kita. Tetapi kalau virtual, image yang terbentuk tu dia bukan di hadapan cermin. Kalau macam real tadi, image tu di hadapan cermin ataupun on the mirror. Tapi kalau virtual, image tu sebenarnya dia di belakang. Okey, dia di belakang. Dan dia di belakang, and then dia tak terbalik. Dia tak upright. Uprightnya maksudnya atas bawah, atas pergi bawah, bawah pergi atas. Tak, dia cuma
kita panggil sebagai laterally inverted. Laterally inverted ni maksudnya ialah dia terbalik kanan dan kiri. Contoh, awak tengok depan cermin, awak nampak tangan kanan jadi tangan kiri jadi tangan kanan. Something like that. Okay, itu maksud dia laterally inverted. Okay, so itulah dua sifat image, ada dua, real dan juga virtual. Macam mana nak kena real? Real ni image tu on the mirror, okay, di hadapan cermin, and then dia upright, terbalik, tapi otak kita proses image tu betul, menegak. Dan kalau virtual, image tu di mana? Yes, di belakang cermin. Okay, di belakang cermin. Dan image tu macam mana? Upright. Image tu apa orang kata? Sorry. Upright ni menegak. Kalau terbalik, lawan kepada upright lah, downright. Okay, kalau virtual pula, dia laterally inverted. Maksudnya dia dia songsang. Songsang. Maksudnya kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, ataupun dia menegak dan dia songsang. Dan dia di belakang cermin. Kalau real, image tu di hadapan cermin, on the mirror, di hadapan ataupun atas cermin, on the mirror, and then dia apa orang kata, terbalik. Okay, downright. Yes, downright. Maksudnya dia jadi atas jadi bawah, bawah jadi atas, macam tu. Okay, boleh? Okay, alright. So itu perbezaan antara image real dan juga image virtual. Okay, sekarang kita tengok slide. Okay, alright. So dalam slide ini dia bagi tahu dalam bahasa Melayu lah. Image sahih ni maksudnya image real lah, real. Image maya ni maksudnya image virtual. Alright. Okay, so kita tengok kat sini, image yang dapat terbentuk pada skrin. Macam tadilah, image real ialah image yang terbentuk di hadapan cermin. Skrin ni cermin lah. Okay, and then dia terbalik. Okay, tengok gambar ni. Gambar ni tengok So dia pantul, ni objek, bunga, pantul. Image yang terbentuk tu sebenarnya dia terbalik. Tapi mata kita bila kita tengok benda tu, image tu, dia otak kita dia play tricks on you. Maksudnya dia mainkan awak punya mata ni sebenarnya dia walaupun dia songsang, tapi mata awak nampak benda tu menegak. Walaupun benda tu terbalik, tapi mata kita nampak image tu menegak. Yes. Okay. And then contoh cermin yang membuat image real ni ialah cermin cekung. Okay, cermin cekung ni dalam bahasa bahasa apa kita kata? Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai concave. Okay, tak apa, nanti kita tengok, tak ada masalah. Okay, dan kita tengok pula contoh bagi image virtual. Okay, ni tengok image yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Tapi image tu dekat mana? Yes, image tu dekat belakang. Awak tengok ni cermin, tengah ni cermin. Objek sama, bunga, and then tengah tu ada cermin, and then belakang cermin tu kita ada image maya. Okay, and then tengok dia punya tu, image tegak tetapi songsang sisi. The image is upright but laterally inverted. Dia tegak tapi dia terbalik, kanan kiri, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Okay, tapi kalau kita tengok cermin, kita tak adalah kita tengok cermin, lepas tu kita pergi belakang cermin tu, ada kita kat belakang. Tak, bukan itu maksudnya. Dan nama pun maya. So maya ni kita tak nampak. Dia macam imaginary friends, imaginary yang benda memang tak, yang kita tak nampak. Tapi dia ada, dia kan macam itulah. Right? Okay, so jangan pula lepas ni awak pergi belakang cermin, tak ada pun aku kat belakang ni. Taklah. Kalau awak tengok cermin ada dia, awak pergi belakang cermin, aku tak ada pun. Bukan tu maksud dia. Okay, boleh? Okay, itu beza antara virtual dan juga real image. Seterusnya, yes, kita pergi kepada cermin. Jenis-jenis cermin ada 3. Yang pertama, cermin satah. Cermin satah dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai plane mirror. Okay, alright. So kalau awak ada kertas, awak boleh salin lah. Plane mirror, plane, P-L-A-N-E, plane. Okay, plane mirror. Yang kedua, cermin cekung. Tengok cermin cekung. Cermin cekung ni, cermin tu dia cengkung ke dalam. Maksudnya cermin tu dia dia sangat macam ni. Ni cermin lah ni. Ni cermin. So kita di depan ni. Okay, so ini kita bagi sebagai concave. Okay, lagi satu cermin
cembung. Cembung ni cermin tu dia ke hadapan, dia macam perut yang boroi. Macam perut yang boroi macam ni. Ni. So kita daripada depan. Ni cermin dia. So cermin macam ni, yang cermin yang boroi ke depan ni kita panggil sebagai convex. Okey, so ada berapa cermin? 3. Plane, concave, convex. Okey, dan ketiga-tiga cermin ni sebenarnya dia ada dia punya application. Memang kita ada guna dalam kehidupan seharian. Cuma kita saja tak tahu dan kita tak perasan. Okey, right. So sebelum tu kita tengok dululah. Okey, kalau cermin sata, kita kata cermin sata. Cermin sata ni ialah plane mirror. Okey, plane mirror. Okey, kejap cikgu lukis dulu. Okey, kita pergi plane mirror Plane mirror. Okey, ni plane mirror dia plane. Dia plane maksudnya dia tegak aja, dia tak ada kembung ke depan, kembung ke belakang, tak ada. Okey, tu masuk plane lah. Plane dia rata. Yes, rata. Okey, so dia kata poin yang pertama, size object sama dengan size image. So kata kalau awak letak bola depan ni bola tenis, okey, and then image yang terbentuk bagi plane mirror ni, image dia ialah image maya. Okey, poin yang ketiga, songsang sisi image maya. Okey, so kalau bola tak nampak, kalau kita letak orang lah orang, senang kata orang. So awak someone yang berdiri di hadapan cermin yang plane mirror, image dia macam mana? Satu dekat belakang, virtual. So virtual di belakang. And then dia apa? Songsang sisi. Songsang sisi ni maksudnya laterally inverted. Laterally inverted ni maksudnya dia kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. So nanti kita tengok dia macam tangan kiri aku macam tangan kanan, tangan kanan macam tangan kiri. Tu maksud dia laterally inverted. Tapi kita menegak. Okey. Dan lagi satu, saiz kita sama. Kalau kita saiz dekat depan cermin tu, kita saiz saiz apa kita kata? Saiz, katakanlah awak saiz M. So awak image awak pun saiz M. Kalau awak tengok awak tinggi depan cermin, awak ni kecil, tapi awak tinggi depan cermin, kenapa aku jadi gemuk? Itu bukan cermin plane. Itu bukan cermin sata, itu cermin lain. Okey, cermin jenis lain. Kan kita ada 3 jenis cermin tadi kan? Kalau plane, saiz kita sama. Kita besar tu, di depan cermin kita nampak, kita pun besar tu. Tak ada, saiz tak berubah. Okey, lagi satu apa lagi dia punya tu? Lagi satu ialah, yes, jarak objek dari cermin sama dengan jarak image dari cermin. So kalau kita berdiri di hadapan cermin tu 5 meter, okey, dan image kita pun dekat belakang cermin tu pun 5 meter. Cuma, okey, cikgu ingatkan lagi, belakang ni kita tak nampak lah. Janganlah awak pergi belakang cermin, tak ada pun aku kat belakang ni. Memanglah, okey, memanglah tak ada image virtual. Okey, virtual. Okey, boleh? Okey, alright. Next, kita pergi kepada cermin. Okey, ini contoh-contoh cermin plane lah, plane mirror. Satu dekat dancer. Okey, orang-orang yang nak menari tu dia mesti ada cermin kan. Dia nak tengok pergerakan dia tu betul ke tak betul ke. And then kedai gunting rambut kan, kalau tak ada cermin, awak tak tahu lah jadi apa kat kepala awak, keluar pula gondol. Okey, alright. Apa lagi? Yes, this one is periscope. Okay, periscope ni awak dah buat dah. Periscope ni pun sama. Kita kena guna image, kita kena guna cermin satah lah. Okay, plane mirror. And then ini konsep dia pantulan. Okay, so kita dah tengok dah. Okay, kalau tengok gambar ni, kita akan observe. Kita akan memerhati daripada bawah. And then dia akan masuk ikut atas. Pantul. Pop. Masuk dalam mata kita. Alright. Okey, ini nanti awak boleh baca. Next, kita pergi kepada cermin cembung. Apakah dimaksudkan dengan cermin cembung? Cermin cembung ni dalam bahasa Bahasa Inggeris, okey, cermin cembung ni ialah convex ke concave? Convex, yes, convex. Dia gemuk ke depan. Cermin tu dia macam boroi, dia macam bengkok ke depan, macam tu lah. Okey, kejap ya. Tak keluar pula whiteboard. Where's my whiteboard? Not this one. Whiteboard, not this one.
Type je lah. Whiteboard. Sekejap Detik mau keluar pula dah. Okay, finally dia keluar. Dia macam ni lah, dia gila sikit. Okay, next kita pergi kepada cermin cembung. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai cermin convex. Okay, so sama. Kita ada orang berdiri di hadapan. Cing. Okay, kita tengok apakah ciri-ciri image yang terbentuk pada cermin convex. Okay, cembung. Okay, tengok cembung. Image lebih kecil daripada objek. So, kalau awak berdiri di hadapan cermin concave ataupun cermin cembung, kalau awak ni besar, awak akan nampak, kurusnya aku dalam cermin ni. Macam tu. Okay. Dan yang kedua, dia songsang sisi. Songsang sisi tahu? Songsang sisi means kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. So, awak diri di hadapan cermin yang cembung, yang concave, awak tengok tangan kanan jadi tangan kiri jadi tangan kanan. Okay, yang ketiga, image maya. What is mean by image maya? Yes, image yang terbentuk di belakang. Okay, image maya ni virtual. And then tegak. Tegak ni upright. Awak nampak image awak ni tegak. Okay, kan tadi kita dah belajar kan. So, awak duduk belakang ni, awak akan jadi macam image awak tu jadi macam awak nampak kecilnya diri aku kat belakang ni. Dalam cermin ni kecil. Lepas tu awak menegak upright. Lepas tu dia songsang, kanan jadi kiri jadi kanan, dan image tu di belakang cermin. Okay, and then mempunyai luas medan penglihatan yang lebih besar dari cermin satak. Okay, maksudnya cermin cembung ni awak boleh tengok. Kalau dalam cermin apa? Contoh ni plane mirror kan. Maksudnya kita boleh tengok apa yang ada dekat dalam cermin ni je. Maksudnya kita punya pantulan belakang tu tak besar. Tapi kalau convex, okay, kita boleh tengok menyeluruh. Sebab apa? Sebab setiap objek, image dia jadi kecil. So macam macam mana nak kata? Sekejap, ada tak? Yes, this one. Contoh dia macam ni. Dekat supermarket. Okay, dekat supermarket, kedai supermarket mana 7-in ke apa kan, dia akan letak satu cermin, and then kita tengok cermin tu, kita kecil dekat cermin tu, tapi dalam satu cermin tu kita boleh tengok keseluruhan kedai. Tu maksud dia apa? Mempunyai luas medan penglihatan yang lebih besar dari cermin satu. Maksudnya kita daripada satu cermin tu kita boleh tengok keseluruhan kedai. Tu maksud dia. Maksudnya kita punya image tu dia meluas. Image tu luas. Tapi kita jadi kecil. Sebabkan kita jadi kecil, so benda yang objek yang dekat keliling cermin tu kita boleh tengok menyeluruh. Okay. Contoh lagi, dia letak kat mana cermin ni? Yes, dia letak dekat sempang. So maksudnya contoh kereta tu nak belok kanan, so dia tak tahu ada kereta ke tak dekat belah kanan tu. Misal kata dekat Seleko kan, dia tak tahu ada kereta ke tak. So kita letak tu cermin, so dia boleh nampak ada kereta ke tak ada kereta, macam tu. Lagi satu apa lagi? Ni samalah, nampak? Kalau okey, ni okey, boleh tengok. Okey, kalau dekat cermin sisi kereta kan, side mirror kereta. So kita tengok cermin side mirror dia plain. So kita tengok apa yang ada dekat cermin tu, itu yang kita nampak. Tempat-tempat lain kita tak nampak. Tapi kalau kita tambah satu lagi cermin convex, so kita boleh nampak banyak lagi kereta sebenarnya kat belakang-belakang tu. Macam tu. Okey, yes. Macam itulah. Alright, next, cermin cekung. Cermin cekung apa? Cermin cekung dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai convex. Very good. Concave. Cave. So macam mana cermin dia? Dia melengkung ke dalam. Okay, so kita di depan ni lah. Okay, kita tengok apakah dia punya ciri-ciri cermin cekung ataupun concave. Yang pertama, menghasilkan image yang lebih besar. So, kalau awak ni kecil, awak nak nampak besar, awak berdirilah depan cermin concave. Yang kedua, image maya. What is meant by image maya? Yes, image maya ialah image yang berada di belakang. So, awak kecil, image awak akan jadi besar.
Okey, yang image awak di belakang cermin lah, sebab dia virtual image maya. Songsang sisi maksudnya laterally inverted, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, dan juga tegak. Tegak apa? Upright. Okey, so itulah ciri-ciri bagi concave. Okey, so concave dengan convex ni sama sahaja kecuali size. Kalau convex, okey, kalau convex, objek tu dia akan nampak lagi kecil. Kalau concave, image tu dia akan nampak lagi besar. Something like that lah. So dia samalah, concave dengan convex ni sama, dua-dua virtual image. What is mean by virtual image? Kita dah tengok dah mula-mula tadi. Image tu di belakang cermin, lagi laterally inverted, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, songsang sisi. Lagi satu apa? Yes, menegak. Image tu menegak. Alright. Okay, so kita tengok apakah contoh-contoh application yang menggunakan cermin concave. Okay, semua tak ada apa. Okay, yes, lampu kereta. Lampu kereta. Kenapa lampu kereta? Yes, sebab lampu kereta, awak bayangkan awak nak tengok jalan, lampu kereta tu kecil je. So awak kenalah pakai cermin concave. Barulah bila cahaya tu melalui cermin concave tu, cahaya tu dia akan jadi zoom, dia akan jadi luas, dia bukaan dia tu luas. Sebab tu awak tengok lampu kereta, walaupun lampu kecil tapi zoom, satu jalan tu dia boleh nampak. Okey. Lagi, yes, cermin makeup yang perempuan suka. Kenapa kena pakai cermin makeup concave? Sebab dia akan memperbesarkan awak punya muka. So bolehlah awak nampak liang-liang lahat. Liang-liang lahat tu liang kubur. Awak bolehlah nampak liang-liang apa benda tak, liang-liang bintik-bintik kat muka tu kan. Awak bolehlah nampak awak punya eyeliner ni lurus ke tak lurus. Awak boleh kira awak punya bulu mata cukup ke tak cukup. Kalau tak cukup pun boleh tambah bulu mata. Awak boleh kira bulu hidung awak ni terkeluar ke tak terkeluar ke. Awak boleh tengok awak punya bibir ni menggelupas ke. Awak punya lipstick ni kena ke tak kat bibir ke, kena kat gigi. Macam tu lah lebih kurang. Yes. Samalah juga dengan doktor gigi. Yes, doktor gigi, cermin doktor gigi tu cermin concave sebab dia akan memperbesarkan gigi awak. Gigi kan kecil kan. So waktu doktor tu dia nak contohlah dia nak tampal gigi ke apa, so dia tak nampak. So dia mestilah pakai cermin yang akan memperbesarkan gigi awak. So dia nak macam besar gigi budak ni, tapi sebenarnya cermin tu yang membesarkan gigi tersebut. Okey, sama jugalah torchlight. Okey, setakat tu ada soalan. Awak tak boleh nak jawab kan sebab ni video. Tak apa, nanti awak tanya personal dia. Next, sifat cahaya. Okey, sifat cahaya ni sikit je lah. Okey, yang pertama, cahaya bergerak lebih cepat daripada bunyi. Okey, so contoh paling mudah kita tengok kilat. Okey, so kalau hari nak hujan kilat kan, awak akan nampak kilat tu jatuh dulu ke bumi, barulah guru. Okey, itu maksudnya cahaya lagi cepat daripada bunyi. Yang kedua, cahaya mesti bergerak lurus. Tak ada cahaya yang bergerak macam ular menggelongsor. Tak ada. Cahaya mesti bergerak straight line, bergerak lurus. Okey, cuma cahaya ni dia boleh pantul, dia boleh bias, dia boleh pecah. Nanti kita tengok yang tu lah. Okey, tapi asasnya ialah cahaya bergerak lurus. Okey. Next, yes, bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang. So kalau awak berdiri di hadapan satu lampu, awak akan nampak bayang-bayang awak. Okey, tu bukti dia apa? Bukti dia cahaya tu bergerak lurus. Maksudnya apa-apa yang dekat depan cahaya tu, kalau cahaya tu dihalang, akan terbentuknya bayang-bayang. Tapi kalau awak tak berdiri di hadapan lampu, awak berdiri di tepi lampu tersebut, ada tak bayang-bayang? Tak ada. Sebab cahaya yang bergerak lurus tu tidak dihalang. Okey? Boleh ke tak boleh? Alright. So itulah sifat cahaya, dan kita dah tengok cermin dan juga jenis-jenis cermin dan juga dia punya sifat ataupun ciri-ciri image yang terbentuk pada setiap cermin. Itulah ada 3 kan tadi, plane mirror, convex mirror, concave mirror. Okey, rasanya sampai situ dahulu. Okey, so awak tengok yang ni dulu. Ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Okey, so kita akan berjumpa pada next video.
Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.